Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, Ustaz Zuhair, Ustaz Sayuti, tuan pengurus, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru mendapat mesej ni, Ustaz kena menyanyi petang ni Ustaz. Tengoklah, kalau ada mood saya menyanyi, tak ada mood saya diamlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita petang ni ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan perhubungan kita sesama manusia. Kita hidup dalam dunia ni ada dua pertalian. Hablun ni maknanya tali, hablun ni maknanya perhubungan. Hubungan kita dengan Allah, tali kita dengan Allah, dan tali kita sesama manusia. Nak jadi selamat, kena jaga dua-dua tali ni, dua-dua perhubungan ini kena jaga. Asyik semayang dengan Tuhan tu tali Allah, tapi kalau tak baik dengan jiran, tak sempurna juga. Bergaduh, beratap ceruk dengan jiran, tak tegur, bergaduh sana bergaduh sini, tak menjaga hubungan sesama manusia pun tidak sempurna juga iman. Ataupun baik dengan manusia, dengan binatang pun baik. Dengan manusia baik, dengan haiwan pun dia baik. Orang hutan tu duduk di Sabah, di pujuk-pujuknya, di belahnya. Belah orang hutan sakit dia ubat, orang hutan nak susu dia botol ikan. Tapi tak sembahyang, tak juga baik, sebab dia hanya menjaga hubungan dengan manusia tetapi tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Jadi dua benda ni kena saling beriringan. Hubungan dengan Tuhan kena jaga, hubungan dengan sesama manusia pun kena pelihara.
Baik, dalam kehidupan kita, kita kena jaga 5 benda. 5 benda ni kita kena jaga. Bila 5 benda ni kita jaga, maknanya kita telah menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Pertama, kita kena jaga agama. Nombor 1, kena jaga agama. Nombor 2, kena jaga nyawa. Nombor 3, kena jaga akal. Nombor 4, kena jaga keturunan. Nombor 5, kena jaga harta. 5 benda ni tolong kena jaga. Wajib jaga. Apa benda pun kena jaga 5 benda ni. Siapa yang tak jaga agama, dia takkan boleh jaga dua-dua benda ni. Hablum minallah tak jaga, hablum minan nas. Agama ni berada pada kedudukan nombor 1. Dalam 5 benda ni, agama nombor 1. Tak boleh sesiapa pun mengatasi agama dengan perkara lain. Tak boleh nyawa mengatasi agama. Apa benda pun agama hendaklah dilihat, diperhati, dihalusi dalam apa tindak kerja yang kita buat. Nyawa tidak boleh mengatasi agama. Sebab itu kita kalau sampai berperang sehingga mengorbankan nyawa kita, wajib kita berkorban mempertahankan agama dengan nyawa terkorban sekalipun. Pada masa itu agama pada kedudukan tertinggi. Tak boleh agama di bawah nyawa, tidak boleh agama di bawah harta. Agama di atas. Agama sampai bila pun tidak boleh duduk di bawah. Agama mesti di atas. Jadi apa benda yang kita nak buat, fikirkan dulu halal dan haramnya. Agama lulus atau agama tak luluskan. Itulah sifat orang yang beriman dan sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang beriman dan bertakwa diletakkan agama di atas sekali, puncak. Jangan letakkan agama di bawah. Sebab sekarang ni orang letakkan agama di bawah. Yang dia pentingnya mak bapak, keturunan. Dia pentingkan dulu orang tua. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada kamu, mereka menjawab, kami nak ikut apa-apa yang telah dibuat oleh mak bapak kami. Ini setengah orang macam itu. Setengah orang dia faham macam itu. Masih lagi ada mengamalkan budaya-budaya yang bukan-bukan. Waktu nak bersalin, masih ada lagi yang lenggang perut. Bila dah bersalin, anak dapat anak, ada lagi yang buat benda haram, yang kena sambut dengan upacara yang bid'ah. Masih lagi dia buat. Dia tak letakkan agama di atas. Bila nak buat majlis perkahwinan, dia letakkan agama di bawah. Dia letakkan adat, budaya, kebiasaan orang ramai di atas. Bolehkah buat benda macam ini? Alah, sekarang kan semua dah buat, biasa je. Tapi agama kata larang. Kalau kira agama semua tak boleh. Dia letakkan yang kebiasaan orang buat sebagai asas. Sedangkan agama itu duduk di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Cuba kita jadi orang yang beragama. Nak berpakaian, fikirkan halal ke haram pakaian aku ni. Nak bersolek, fikirkan dulu halal ke haram solekkan aku ini. Nak beli kereta, beli rumah, beli apa pun, tanya dulu halal ke haram yang aku punya ni. Jangan main beli aja. Jangan main buat, jangan main pakai aja. Orang macam ni yang tak berjaga hablum minallah. Hak dengan Allah. Nombor 1. Nombor 2, menjaga nyawa. Menjaga agama tadi jangan murtad. Menjaga agama tadi jangan buat tasyabbuh. Tasyabbuh maknanya ialah menyerupai kaum-kaum dan agama-agama lain. Tasyabbuh tu tak boleh. Menyerupai, meraihkan, merayakan perayaan orang-orang lain adalah haram dan boleh membawa kepada kufur. Ustaz, saya nak sambut hari jadi kawan saya. Dia tiup lilin. Boleh ke Ustaz? Saya pun tiup sekali. Apa sebab kau nak tiup lilin? Saya nak sambut hari jadi Ustaz, saya nak tiup lilin. Boleh ke Ustaz? Apa sebab nak tiup? Lepas tiup padam. Baik tu saya tiup. Ataupun baik tu saya pasang. Nanti padam juga. Larang tu. Oh, wangi kan?
Dia mengganggu konsentrasi kita. Ya, kek ke bakery ke apa. Inilah ya, bila buat di restoran macam itulah, kena banyak sabar tuan-tuan. Ya. Dia banyak godaan. Tuan-tuan tengok orang lalu lalang, saya tengok makanan. Ya, tuan-tuan di sini tengok orang lalu lalang, lalu tak kira orang lalu. Tengok nyonya tu lalu. Saya sana tengok dia dah bancuh air lah, air. Baik. Jadi maksud mengikut agama tadi, tidak ada perkara yang disebut tasyabuh. Tasyabuh maknanya penyerupaan, menyerupai. Menyerupai daripada segi pakaian, menyerupai daripada segi perayaan. Tak boleh nak buat perayaan kita macam perayaan orang bukan Islam. Dan tak boleh kita meraya pun perayaan mereka. Sekarang itu benda sekarang dah tak ikut tuan-tuan. Kita je paling sibuk sekali. Tuan-tuan, dulu-dulu mana ada sambut hari Pongal? Dulu-dulu tuan-tuan ada sambut? Dengar pun tak pernah. Sekarang kita yang nyebuknya pesta Punggel kita dia. Orang kampung dulu Punggel, balikkan tu Punggal. Sekarang kita orang Islam yang nyebuknya. Orang Islam bangun subuh-subuh SPI, masak nasi sampai menggelegak, airnya jatuh atas lantai, murah rezeki kata dia. Selamat hari Ponggel. Kita dulu mana ada sambut hari keamatan? Ada tuan-tuan tahun 70-an, 80-an duk sibuk pesta keamatan. Tak pernah. Tapi kita hari ni dah jadi nasional, pesta keamatan. Kita dah meraihkan dia. Kita yang menyanjungnya benda itu sampai pada satu tahap. Tak tahu nak habaq lah tuan-tuan, tingginya. Sedangkan itu perayaan mereka. Biarlah mereka yang sambut. Kita orang Islam, sambut yang kita punya. Kita ada hari raya, kita ada hari raya puasa, kita ada nuzul Quran, Isra' Mi'raj, raihkan yang itu. Yang mereka punya, lakum dinukum waliyadin. Ini agama. Persoalan di agama. Tetapi sekarang kita tak boleh cakap apa. Sebab orang buat. Kalau puak ni tak buat, puak ni akan buat. Sebab kita nak meraih sesuatu yang ada daripada orang-orang yang bukan Islam. Kita nak menjaga hati mereka, kita nak menjaga kepentingan kita supaya mereka terus bersama dengan kita. Maka apa perayaan mereka, apa perbuatan mereka, terpaksa kita diam. Hatta mereka nak membina patung berhala yang lebih tinggi daripada masjid pun kita sign. Sebab nak jaga undi. Ini masalah dia. Bila undi diletakkan lebih tinggi daripada agama, yang jadi mangsanya siapa? Letakkan balik agama nombor satu. Dalam Islam, rumah berhala tidak boleh tinggi daripada masjid. Patung tidak boleh tinggi daripada rumah ibadat orang Islam. Itu dalam Islam, dalam negara Islam. Peraturannya begitu. Tetapi bila dibuat patung lebih tinggi daripada masjid, maknanya kita dah meletakkan agama di bawah. Kamu nak buat patung besar, boleh besar. Tapi jangan bagi berdiri. Saya dah sebut malam semalam, biarkan patung tu tidur. Besar pun tak apa, tidur dia. Maknanya dia tak tinggi daripada masjid. Tak bangun-bangun dah patung, tak ada siapa ngejutkan dia. Tuan-tuan, ini dipanggil sebagai agama. Jangan buat sesuatu benda yang menjadikan Islam ni setaraf. Setaraf dengan agama lain. Al-Islamu ya'lu, saya katakan tadi. Islam berada pada kedudukan paling tinggi. Tak boleh direndahkan dia. Bila keadaan ini tidak dijaga oleh umat Islam, dia tidak menjaga hablum minallah. Ketentuan Allah meletakkan Islam yang paling tinggi. Baik, nombor satu. Nombor dua, menjaga nyawa. Menjaga nyawa maksudnya jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Tuan-tuan, sesiapa yang parking kereta di bahagian belakang hotel, itu adalah tapak pasar malam. Baik tuan-tuan ubah. Sebelum tak boleh diubah. Jadi siapa yang parking sebelah sana, minta maaf. Ya, tolonglah ubah ke tempat yang lebih selamat. Kerana mereka sedang memasang pasar malamnya. Boleh parking sebelah hospital ataupun sebelah stesen Shell. Saya pun nak parking di situ juga tadi. Tengok-tengok orang tengah duk buat pasar malam. Baik saya melarikan diri. Ya, sebelum saya terperangkap sampai besok. Baik. Habis tu Ustaz tunggu sekejap, 15 minit je.
Baik, jadi yang mana ketinggalan 15 minit, insya-Allah CD-nya kan keluar bulan depan. Dapatkan CD. Pergilah Kak. Ya, saya sabar menanti. Parking penuh ya. Saya pun melilau-lilau. Parkingnya sampai ke sana parking. Dah dapat situ. Selesai masalah. Baik, kita sambung. Yang kedua, hendaklah menjaga nyawa. Nyawa dalam bahasa kita sebut jiwa. Menjaga jiwa. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Jaga jiwa, jaga nyawa ni apa? Dia tidak boleh mengatasi menjaga agama. Jiwa dan nyawa duduk di bawah agama. Dia tak boleh duduk di atas agama. Bila Allah kata pergi berperang, wajib berperang. Jangan duk jaga nyawa. Jaga nyawa dalam bab berperang ada dua. Satu, wajib keluar berperang. Dua, jaga yang berada di hadapan kita. Masa bila yang wajib berperang dan keluar berperang, apabila okey. Halo. Boleh ya? Okey. Ujian suara 1 2 3, ujian suara 1 2 3. Ujian suara 1 2 3 4 5 6 7. Baik ya. Halo? Ya. Tadi tak on. Oh, sekarang dah on. Baik ya. Baik. Ada dua tentang masalah berperang. Satu, jatuh kepada wajib. Satu lagi, jatuh kepada tidak wajib. Baik, masa bila jatuh kepada wajib? Masa bila apabila musuh masuk ke dalam negeri. Masa musuh dah masuk dalam negeri kita, wajib tinggalkan mak bapak sekalipun. Wajib tinggalkan anak kecil sekalipun. Wajib tinggalkan isteri. Semua yang wajib berperang, silakan pergi berperang. Dia jatuh fardu ain. Ustaz tak ustaz. Budak tahfiz tak budak tahfiz. Dengan Ustaz Zuhir tu pun kena pergi perang. Dia kena pergi perang. Sebab musuh dah sampai. Tapi Ustaz Zuhir ada mak dia sakit di hospital, dia kena jaga mak dia. Tak, pada masa itu mak tak payah jaga. Perang dulu. Sebab kalau musuh dah masuk dalam negeri, kita biarkan dia bermaharajalela, dengan musuh tu tadi akan bunuh mak Ustaz Zuhir. Sekarang kena keluar pergi perang. Jangan tuan-tuan kata, saya ada anak kecil, siapa nak jaga anak saya? Pergi perang dulu. Kalau musuh masuk dalam kampung kamu dengan anak-anak kecil, dibunuhnya kamu. Dibunuhnya anak kecil kamu. Yang keduanya, tak wajib keluar apabila musuh berada di luar negeri. Contohnya sekarang musuh berada di Palestin. Yahudi dia ada di Palestin. Tuan-tuan pun kata dekat mak, tuan-tuan, mak, minta maaf lah mak, saya nak ke Palestin. Apa hal kamu pergi Palestin? Nak lawan Ariel Sharon. Saya nak lawan dengan Ariel Sharon mak. Atau siapa nak jaga mak? Pandai-pandai mak lah kata dia. Maka pada masa itu memelihara ibu lebih wajib daripada pergi bunuh Ariel Sharon. Sebab musuhnya berada di luar. Ini kaedah dia. Tapi bila musuh dah sampai dalam negeri, nyawa adalah letak di bawah agama. Wajib pergi berperang. Dan siapa yang lari daripada medan peperangan, dia jatuh kepada dosa-dosa besar. Ni, menjaga nyawa. Jadi menjaga nyawa ni juga tidak boleh membuat sesuatu yang merosakkan diri. Termasuk menjaga nyawa ialah makan ubat. Tak makan ubat kak? Tak apalah. Tak pun mati juga ustaz. Yelah kak. Tak payahlah makan kak, cepat sikit mati. Dia kena jaga nyawa dia. Pantang. Ini pantang jumpa. Duriannya 10 biji dia seorang. Bukan kata 10 ulat. 10 biji durian. Dia makan pula dengan pulut. Campur pula dengan santan. Dia ramahnya sekali. Dia piciknya pulut. Keluar pulut ke jari ni. Melekak, ngak dia makan. Bila kita kata jangan makan banyak sangat, kamu kecil mana darah tinggi. Dia kata ya tak ya pun sakit dah. Tak makan pun sakit juga. Ya tak ya pun mati juga. 2 hari lepas tu betul mati dia. Sebab dia tak jaga nyawa dia.
Boleh makan durian, tapi wala tusrifu, jangan melampaui batasan. Setiap satu benda Allah bagi had. Allah kata kulu, makan, washrabu, minum, wala tusrifu, tapi jangan melampau. Kita sekarang makan dan minum wala tusrifu, tolak ke tepi. Salah, kita kena jaga. Termasuk menjaga diri, jangan bawa motor laju-laju. Jangan bawa kereta laju-laju. Jaga nyawa, jaga diri. Jangan bunuh diri. Ini bila putih tunang, pam, kerat. Asal keras, kerat. Asal kerat, keras. Ini ada yang tak makan. Pasal keras, bercerai. Bila suruh makan, tak nak. Gastrik sampai, mati. Kenapa bila putus tunang nak keras? Bukan setakat keras, menungging lagi. Keras menungging. Punya banyaknya laki-laki zaman sekarang. Apa yang kita keras? Tak payah keras tuan-tuan. Kita mempunyai stok laki-laki yang ramai sekarang. Dulu betul stok tak ada. Sekarang dah terlebih stok tuan-tuan. Sampai tunjuk perasaan. Bakar lah, berebut perempuan seorang. Bergaduh Bangla dengan Myanmar, Vietnam semua. Tuan-tuan, tak payah keras. Relax lah. Kenapa sampai nak bunuh diri, minum racun? Ada yang minum racun sebab tak lulus SPM. Fail SPM, gantung diri, bunuh diri. Ini orang yang tak menjaga hubungan. Dia ada anak. Kenapa nak bunuh diri? Hutang alung, bunuh diri. Ada orang yang suami dia hutang alung sampai nak jual buah pinggang. Sampai nak jual mata. Sebab nak bayar hutang alung. Jadi Islam tak benarkan macam itu. Tak adalah ustaz. Yang alung tu pun sampai tahap dia catnya rumah saya, dibuatnya macam-macam pada saya. Kenapa? Soalan pertamanya, yang kamu kata pinjam duit alung tu pasal apa? Tak tahu ke alung tu ganas? Jos? Ini tak goreng pisang. Oh, ya cempedak. Dah tahu dah alung macam itu, jangan kamu pergi makan buat apa? Jangan kamu pergi minta duit alung pasal apa? Masalah dia bank tak bagi pinjam. Ustaz faham tak? Faham? Pasal apa bank tak bagi pinjam? Kamu ada blacklist ke? Masalah dia kerajaan pun tak nak tolong saya. Kan tekun ada. Masalah dia pinjam tak cukup. Memang tak cukup sebab kamu hidup macam orang yang mewah. Gaji 3,000, gaya hidup macam gaji 10,000. Gaji 1,000, gaya hidup macam gaji 3,000. Bila nak cukup? Tobatlah home tak cukup. Gaji 1,000, handphone saja 1,400. Kenapa tak beli handphone kokak macam saya? Janji ada SMS, janji call boleh call in, dah lah. Tapi nak touch screen. Gaji pun 750, tolak IPX tinggal 500, nak touch screen. Apa punya ni? Ambil ini sudah lah. Sahabat saya punya handphone tuan-tuan, nombor pun tak nampak. Kita tengok ni nasib baik kita hafal 1, 2, 3, 4. Nombor tak ada, gelembung aja. Kita kata pilih tukar cover lain, dia kata tak mau, biar ambil. Kesian tuan-tuan. Tapi gaji ni okey. Ni gaji sikit, hidup mewah. Tiap-tiap malam nak makan dekat seafood, dekat tom yam. Tiap-tiap pagi nak breakfast dekat nasi lemak kebangsaan. Nah, macam mana hujung minggu nak bawa anak berjalan tepi pantai? Memang tak cukup. Akhirnya pinjam duit alung. Bila pinjam duit alung, risikonya sudah sampai. Tak sayang nyawa. Itu satu perempuan. Dia suruh saya minta pinjam duit saya 5,000. Guru tadika. Saya kata, Pak siapa nak pinjam ni? Ustaz, saya pinjam duit alung. Tiap-tiap hari kena bayar ustaz. Minta lah ustaz 5,000. Bila kita tolong dia, besok dia telefon lagi, ustaz, bayar lagi ustaz ya. Kamu pinjam duit alung. Sekarang kamu minta duit saya pula untuk bayar duit alung. Macam mana cerita ni? Tolonglah ustaz. Mak saya tak tahu, bapak saya tak tahu, suami saya tak tahu. Habis tu saya ni siapa? Saya bapak pun tidak, suami pun tidak. Macam mana saya nak cover dan backup? Takkan saya nak backup hutang kamu? Ini penyakit manusia. Dia tak fikir panjang. Berhutang ni menyusahkan orang.
Berhutang ni menjadikan kita terikat dengan orang, kita terikat dengan Tuhan. Bila hutang kita tak bayar, selagi mana tak bayar, kadang-kadang kita mampu, selagi itulah amalan kita tak diterima dan tergantung di hari kiamat tak boleh masuk syurga. Sebab kita ada hutang dengan orang, la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Amalannya tak naik ke langit, tak terbuka pintu langit untuk dia. Sekarang di hari kiamat dia takkan masuk syurga, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta tu boleh masuk dalam lubang jarum, baru dia boleh masuk syurga. Ada satu ustaz kata, ustaz boleh masuk ustaz, kita besarkan lubang jarumnya. Iyalah, pandailah hang jawab. Jadi tuan-tuan, jaga jaga nyawa, jangan merosakkan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kamu pada lembah kebinasaan. Dadah itu benda haram. Bukan setakat haram di sisi agama, kamu menyusahkan mak bapak kamu. Tadi saya balik daripada Masjid Ar-Ridwan, orang telefon minta saya jamin anak menakan dia kena tangkap sebab isap dadah dan mencuri dia pasar raya. Keluar dalam CCTV, gambarnya keluar tengah duk mencuri. Cukup jelas bukti dah. Jadi ustaz minta tolonglah ustaz gunakanlah kabel kar ke kabel apa ke ustaz. Saya kata saya kabel elektrik ada atas sekolah saya, ada banyak kabel elektrik. Mana ada kabel, tolonglah ustaz, anak menakan saya ni mak pak dah mati, mak tak kerja, isap dadah pula, pergi mencuri pula. Saya kata sekarang duduk di mana? Ada kat balai polis lah ustaz. Saksi dia kuat, bukti dia kuat lah ustaz, sebab dia dirakam oleh CCTV. CCTV dia besi, saya kata. Sudah tuan-tuan. Dia bukan ada telinga, ada mata. Dalam bab ni boleh pakai pula. Sebab tu tuan-tuan saya akan cerita bab ni. Tuan-tuan buka lah internet, senang cerita. Dia mempunyai tanda-tanda hubungan manusia tu, ada tanda. CCTV tu pun satu bukti. Ya, kalau tuan-tuan akak-akak ni kena rogol, balik daripada suami balik hotel di Palma, balik-balik akak menangis. Kenapa ya? Abang kena rogol abang. Ya Allah, siapa? Pak Mat Tempel. Habis tu ada saksi tak? Mana ada? Tak ada. Tak boleh buat apa lah ya. Dia nampak saksi. Akhirnya orang perempuan jadi apa? Zalim tak zalim? Cita-cita. Ada tak orang nampak kamu kena rogol tadi? Tak ada abang. Dia masuk, dia ceroboh dalam bilik. Habis saya, abang tu lah balik lambat sangat. Mana abang tahu kamu nak kena rogol? Repotlah polis abang, tak boleh buat apa, dia nak 4 saksi. Mana ada 4 saksi? Sebab itu dalam Islam, dia ada beberapa hukum dalam masalah ini. Nombor 1, dipanggil sebagai ikrar. Mula-mula saya cerita dulu tuan-tuan, supaya tuan-tuan ni jelas. Apa dia zina? Zina ialah memasukkan kemaluan ke dalam yang terbelah ataupun yang berlubang. Zina ialah memasukkan kemaluan di dalam kemaluan yang terbelah atau yang berlubang. Kemaluan yang terbelah namanya ialah zina atau rogol. Kemaluan yang berlubang namanya ialah liwat. Segala jenis ini berada di bawah satu undang-undang dipanggil undang-undang zina. Kes rogol ke, kes zina ke, kes liwat ke, di bawah satu seksyen namanya seksyen 19. Itu hotel di Palma tuan-tuan. Di bawah berada satu peraturan nama dia undang-undang zina. Rogol pun nama dia zina, liwat pun nama dia zina. Dia berada di bawah 3 pertuduhan ataupun 3 hukum. Pertama dipanggil sebagai pengakuan. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ikrar. Sesiapa yang buat 3 benda ini, maka dia akan disabitkan kesalahan bila dia mengaku. Seperti yang berlaku di zaman Rasulullah, seorang perempuan mengadu dia dirogol. Rasulullah, saya dirogol. Rasulullah tanya, siapa yang rogol kamu? Maka dia sebut nama laki-laki itu. Maka laki-laki tadi pun, adakah kamu merogol dia? Tidak, saya tak rogol dia.
Perempuan tu kata, macam dia yang rogol saya ni. Ni dia rogol saya. Rasulullah kata, sebab kawan ni pasal nak rogol, pasal rogol. Tiba-tiba datang satu laki-laki. Ya Rasulullah, bukan dia yang rogol, saya yang rogol. Maka ikrar, maka dia yang mengaku, dia disebat. Begitulah di zaman Rasulullah, seorang perempuan, wahai Rasulullah, saya berzina, tolonglah sebab saya. Rasulullah tak mau dengar, Rasulullah suruh balik. Datang lagi perempuan tu, Rasulullah, saya berzina. Betul kamu berzina? Ya. Sekarang saya mengandung. Kalau begitu tunggu bersalin. Bila dah bersalin datang, sebablah saya Rasulullah, saya dah bersalin. Kamu masih menyusu anak? Ya, saya masih menyusu anak. Balik dulu sampai kamu habis menyusu anak. Berapa tahun lepas tu baru datang balik bila dah putus susunya. Bila dah bercerai susunya, baru Rasulullah hukumkan dia. Ini dipanggil sebagai ikrar. Siapa yang buat dan dia mengaku dia buat, maka dia kena hukum. Yang kedua, hendaklah mengemukakan 4 orang saksi. Hendaklah mengemukakan 4 orang saksi. Ini hukum. Nak tuduh orang berzina, kena ada 4 orang saksi. Tak ada 4 orang saksi, tak boleh tuduh. Tuan, saya tengok dia berzina, saya tuduh dia berzina. Saksi kamu, saksi tak ada. Bukti kamu, bukti pun tak ada. Sebab kamu 80 kali. Sebab kamu tidak membawa saksi dan kamu tidak membawa bukti. Ini hukum. Kena ada 4 orang saksi. Saksi itu boleh mesti adil. Tidak boleh fasik. Mesti adil. Kalau fasik, tak mau. Kalau fasik dengan tak semayang apa semua, kita tolak dia. Kalau dia pakai spek mata pun, kita boleh ragukan saksi dia. Dia tengok orang berzina dalam semua. 4 orang satu kereta. Orang projek, pakat keluar. Nak tengok orang berzina. Pakat keluar pada kereta, masa tu aircon. Keluar-keluar tu mata kelabu. Spek mata. Duk tanya cepat-cepat nak tengok. Tanya clear, tak ada lah. Dua-dua orang tu duduk diri, duduk cekor dah. Hampa berzina ya? Dah mana ada. Tadi aku nampak masa hampa buat ada, tapi mata aku kelabu. Tak sah sebab mata dia kelabu. Dia kena tengok sungguh-sungguh. Tengok sungguh-sungguh. Macam anak kunci masuk kunci. Macam anak kunci masuk lubang kunci. Macam-macam. Pen masuk sarung lah. Kerih masuk sarung lah. Macam-macam. Tak ada benda itu, tak boleh. Yang ketiga, dipanggil sebagai qarinah. Qarinah ini boleh dijadikan hukum bila ada unsur-unsur atau bukti-bukti yang menyokong pertuduhan. Tetapi qarinah ini tidak boleh berada di bawah undang-undang hudud. Dia hanya berada di bawah undang-undang ta'zir. Contohnya, seorang perempuan, suami tidak ada, laki tidak ada. Tak ada suami, tak ada laki, tak ada siapa-siapa. Dia anak darah. Tiba-tiba dia mengandung. Orang tanya dia, kamu pregnant? Pregnant. Kamu dah kahwin belum? Belum. Habis tu macam mana boleh mengandung? Tak tahu. Tiba-tiba je. Hai, mana boleh tiba-tiba? Mesti ada orang buat kat kamu. Kamu berzina ke? 4 saksi. Dia pun minta. You nak tuduh I berzina, 4 saksi. Mana boleh ada 4 saksi? Kawan dah projek lama. Tetapi ada tandanya. Tanda dia apa? Tanda dia mengandung. Mengandung itu dipanggil sebagai qarinah. Dia tak perlukan 4 saksi. Pasal apa tak perlu 4 saksi? Sebab dia mengandung, itulah tandanya. Itulah dipanggil sebagai bukti. Tetapi dia tidak boleh dihukum di bawah undang-undang hudud. Dia dihukum di bawah undang-undang ta'zir. Baik, dalam mazhab Maliki, orang yang ada qarinah, berlakunya perbuatan rogo, zina, liwat dan sebagainya, bagi mazhab Maliki hendaklah diterima qarinahnya. Bagi mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, hendaklah disiasat habis-habisan. Bawa dia, macam mana kamu boleh mengandung? Cerita. Saya tak ingat. Tiba-tiba saya mengandung. Betul kamu tak ingat? Pernah kamu ada power? Ada. Pernah kamu keluar makan minum dengan dia? Ada. Saya minum makan dengan dia, minum-minum. Tiba-tiba saya tak ingat. Saya sedar-sedar dekat hotel je. Saya pakaian apa pun tak ada. Oh, maknanya kamu dirogol. Dia dirogol, maknanya dia bukan berzina. Maka tak boleh hukum dia. Ataupun dia tidur mati. Dia tidur mati, langsung tak sedar. Tak abang dia rogol, tak ayah dia rogol, kita tak tahu. Ada orang yang tidur mati. Bukan mati, tidur je. Memang tak sedar. Kerok. Datang Tok Wan rogol dia.
Saya tak tahu. Saya tak ada power. Saya tak pernah tak sedar. Saya tak pernah minum. Saya tak pernah makan. Saya tak pernah minum. Saya tak tahu tiba-tiba mengandung. Siasat. Tunggu anak dia beranak. Anak dia tu muka siapa-siapa. Keluar sebiji macam muka pak dia. Cek pula DNA anak ni. Sama tak dengan bapak dia? Rupa-rupanya sama. Rupa-rupanya sama DNA dengan abang dia. Sama dengan orang tu. Sama dengan ini. Inilah dipanggil sains. Adanya unsur DNA. Inilah dipanggil sains. Kalaulah dia kata tak boleh, kami nak 4 orang saksi, tobatlah Islam ni jadi jumud. Tuan-tuan jangan letakkan begitu. Sebab tu kita dalam nak meletakkan satu-satu hukum, kita tidak boleh mempertahankan seseorang dalam hukum. Kita bercakap atas dasar ilmu. Kita kena bercakap atas dasar ilmu. Termasuklah kes rogol. Ayah, saya kena rogol. Ada orang nampak ada adik? Tak ada ayah dalam tanda. Tak ada 4 orang saksi, tak boleh. Mana boleh? Tidak, tak boleh. Ada tak qarinah dia? Ada qarinah dia. Air mani dia. Air mani si perogol ada pada dia. Pada kuku anak tadi ada kulit-kulit si perogol. Sebab bila dia merogol, budak ni mesti melawan. Kadang-kadang dia koyak baju, kadang-kadang dia cakar sini, kadang-kadang dia cakar. Kadang-kadang dia ludah muka perogol. Kadang-kadang dia ludah muka perogol tampar dia balik. Ada kesan jari ni pun boleh cek. Inilah dipanggil sebagai qarinah. Mana ada orang yang nak kena rogol dia biar. Ni nak apa ni? Aku nak rogol kamu. Eloklah. Elok mana ada tuan-tuan? Saya pun dah lama janda ni. Marilah. Tak ada tuan-tuan. Dia mesti melawat. Dia tarik rambut terkoyak. Dia tarik kulit cabut. Dia cakar muka. Akan melekat di celah-celah ini. Doktor akan periksa ni. Itu dipanggil qarinah. Dalam bahasa kita disebut DNA. Tetapi orang yang macam ini tidak boleh diundang-undangkan di bawah undang-undang hudud yang mengemukakan 4 orang saksi. Dia hendaklah berada di bawah undang-undang takzir. Ada 10 undang-undang takzir yang ditetapkan. Inilah kes yang berlaku. Kalaulah tuan-tuan yang kena rogu pun nak kepada 4 orang saksi, takkan wujud keadilan. Takkan wujud. Zalimlah Islam tu. Zalimlah Islam kalau tidak semua nak 4 orang saksi. Mana nak jaga hubungan manusia? Saya kena rogol, 4 orang saksi tak ada, out. Balik saja. Seronok saya rogol orang. Mana ada rogol depan orang ramai? Oi, saya nak rogol, mailah tengok. Mana ada? Jadi tolong bercakap atas fakta. Tolong bercakap atas dasar ilmu. Bila manusia dia tak bercakap atas dasar ilmu, orang jadi keliru. Tuan-tuan sekarang, memanglah kita tak rasa apa-apa sebab kita tak kena rogol. Cuba anak tuan-tuan kena rogol. Cuba anak tuan-tuan kena rogol umur 7 tahun, 8 tahun kena pekuk, kena rogol macam kes yang kita baca dalam paper yang lepas ustazah pekuk mulut anak, pegang tangan anak, dia benarkan suami baru dia rogol anak dia yang umur 15 tahun, anak tiri dia. Mana ada saksi? Kenapa kes itu dibawa ke mahkamah? Saksinya cuma isteri dia. Isteri dia pula tolong pula rogolkan anak dia. Dia janda, ada anak dara, nikah dengan suami baru. Suami baru kata, aku nak anak kamu. Tidak, aku ceraikan kamu. Jadi isteri ni berkorban apa saja, nyawa ataupun anak, dia bayarkan anak dia dirogol. Dalam kes dia disebut, mak dia pekuk mulut anak dia, pegang tangan anak dia, dia biarkan suami dia rogol anak kandung dia. Kenapa tuan-tuan tak pergi tanya dekat mahkamah? 4 orang saksi. Kenapa bila berlaku pada orang lain 4 orang saksi? Kenapa tidak berlaku pada kes lain? Berlakulah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini hukum. Jangan kita menjaga sesuatu benda. Kita menjaga hubungan Allah, pertalian dengan Allah dan pertalian dengan manusia. Dan sebab hari ini orang menolak benda-benda ini. Bila menolak benda-benda ini tanpa di-refer kepada kitab, tanpa di-refer kepada hukum yang sebenarnya, dia akan menjadikan satu benda itu zalim. Sezalim-zalimnya. Jadi tuan-tuan kena lihat bahawa qarinah ini berlaku pada banyak benda. Air liur jadi qarinah. Air mani jadi qarinah. Tapak kasut jadi qarinah. Kuku jadi qarinah. Semua benda itu menjadi qarinah dalam kes yang melibatkan benda ini. Jadi kalau tidak ada 4 orang saksi, tetapi ada qarinahnya, ada gambarnya. Kalau saya pelakon video lucah, jelas saya pelakon video lucah. Saya berlakon dengan negro mana atau buat video lucah. Keluar dalam CD, keluar dalam internet. Adakah saya tidak boleh dihukum? Tengok ni pelakon video lucah. Dia rasa macam Ustaz Kazim je. Lah. Memang Ustaz Kazim sungguh. Bila disiasat,
Siasat sungguh-sungguh dia. Tak boleh buat apa, dia nak 4 saksi. Bukankah itu qarinahnya? Tetapi dia tidak boleh diundang-undangkan hudud. Sebab dia tidak ada 4 saksi. Dia berada di bawah undang-undang ta'zir. Undang-undang ta'zir tak boleh sebab sampai 100 kali. Tak boleh rejam sampai mati. Akan ada beberapa hukumnya. Di antaranya buang daerah. Di antara hukumnya dirampas hartanya, ataupun dipenjarakan dia, ataupun disebab yang kurang daripada 100 kali. Macam kes yang berlaku dalam Rogo sekarang, ada 20 kali sebatan, 15 kali sebatan. Sekarang yang berlaku. Misalnya di Ipoh pada bulan lepas, satu kes datuk yang merogol cucunya. Yang merogol cucunya. Umur 70 lebih, rogol cucunya. Dipenjara 20 tahun. Tetapi ada kes pertuduhan. Pertuduhan saya dirogol, saya diliwat. Seorang penyanyi dulu. Seorang penyanyi. Dia dituduh meliwat. Masuk kes. Polis siasat boleh panggil. Pasal ada aduan terhadap dia yang dia meliwat seorang budak. Budak ni report pada polis. Dia kata pada polis, macam mana saya boleh lewat dia? Sedangkan saya dah tak berfungsi lebih daripada 20 tahun. Sudah. Dia kata saya dah tak berfungsi. Tuan-tuan tengok ni. Bucukai ni. Tariklah macam mana pun jatuh balik. Yang mana faham? Tak faham sudah. Dia kata macam mana saya boleh lewat orang? Saya tak naik. Polis pun tarik. Betul kata dia. Buang kes. Bukan semuanya pertuduhan tu mesti jalan. Dia mesti siasat lah habis-habisan. Bila dia kata saya dah 20 tahun saya tak tidur dengan isteri-isteri saya. Dia ada 2 isteri. Dia kata dua-dua saya tak sentuh. Saya tak tidur. Sebab saya tak berfungsi. Nak macam mana? Bila bawa ke mahkamah, polis siasat sungguh. Datang doktor siasat. Memang sudah mati walaupun dia hidup. Jadi kena faham tuan-tuan. Ini kaedah dia. Kita bercakap tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita tidak menegakkan hablum minan nas, bayangkan kalau jadi pada tuan-tuan. Nombor 3, dia kena jaga akal. Sebab tu jangan minum arak. Saya tengok 2 hari lepas. Tukang masak kita yang terkenal ni. Masak dengan Mak Saleh duk bubuh wine. Sedih saya tengok tuan-tuan. Relax. Perempuan kalau kita tidak lalu kita boleh pakai ni je. Astaghfirullahalazim. Dia ambilnya wine putih, pak, dia ambil lighter nyalakan api. Arak tu kan haram, umul khaba'is. Saya tak faham lah tuan-tuan, orang Islam boleh masak gunakan arak dalam masakan dia. Dan ada pula suggestion yang lain pula, kalau tidak ada kalau tuan-tuan tak nak pakai ini, tuan-tuan boleh pakai kasus ya untuk menggantikan ini ya. Arak ni merosakkan akal. Bila akal dah rosak, kita akan rosakkan hubungan kita dengan manusia. Orang yang mabuk dia bunuh orang, orang yang mabuk dia rogol orang. Tapi ustaz, saya makan benda tu ustaz. Kita orang tak mabuk tau. Dia cuma dia bubuhkan arak kan, memang dia bubuh arak lah kan, tapi dia macam yalah kan. Mabuk tak mabuk haram, pasal dia arak. Tapi tak mabuk. Memanglah kamu tak mabuk. Memanglah benda tak mabuk, tapi arak tu memabukkan, maka hukumnya haram. Tapi saya minum segelas tak mabuk ustaz. Memang kamu minum segelas tak mabuk. Kalau 20 botol mabuk. Kalau gitu walaupun sikit, tetapi kalau banyak memabukkan, sikit pun jatuh haram. Kita rendam ayam di dalam arak, besok kita nak buat nasi ayam, tetap dikira haram nasi ayam itu, sebab direndam dengan arak. Sebab tu kita seronok sekarang ni hotel di Palma apa tengok syekh dia pakai tu, dia tudung punya panjang, pakai topi tuan-tuan, tengok tukang masak buat penjagaan yang halal, Bangkok House lah apalah, masakan secara halal. Alhamdulillah. Saya tengok dalam senarai hotel yang halal pun hotel di Palma, alhamdulillah. Wajib kita mencari yang halal supaya akal kita juga hendaklah dipelihara. Baca, tengok, teliti, jangan sampai merosakkan akal daripada pemikiran-pemikiran yang benar. Tuan-tuan nak tengok blog elok-elok. Jangan akal tuan-tuan terpengaruh dengan blog, terpengaruh dengan internet. Tuan-tuan nak baca surat khabar,
Bacalah keseluruhan surat khabar dan buatlah perbandingan. Itu baru nama dia adil. Saya ni semua surat khabar saya baca. Melainkan tamil dengan Cina sebab saya tak faham. Orang putih saya baca, orang Melayu saya baca, surat khabar Jawi orang baca, surat khabar belah kanan saya baca, surat khabar belah kiri pun saya baca. Lah saya buat mana satu yang terbaik, saya buat penilaian. Jangan hanya tuan-tuan baca surat khabar belah kiri, surat khabar belah kanan tuan-tuan bakar. Tak adil. Jangan hanya baca surat khabar belah kanan, surat khabar belah kiri tuan-tuan tolak. Salah. Baca dua-dua. Baca dua-dua untuk mendapatkan keadilan. Sebab tu Allah bagi telinga dua. Siapa sini telinga tiga? Semua dua. Belah kanan dengar, belah kiri mendengar. Akal duduk tengah-tengah supaya berfikir. Sekarang akal duduk di mana? Ada orang akal duduk di kepala lutut. Orang ini tidak memelihara akal. Akal ni saya disebut daripada tuan-tuan. Dia akan berubah, dia akan berubah, dia akan berubah. Kalau dia menggunakan akal, manusia sangat hebat. Tetapi berapa persen kita menggunakan akal? Semalam saya sebut di surau, di Masjid Ar-Ridwan. Kipas angin kita tak cukup. Kipas angin kita tak cukup. Gunakan akal. Macam mana aku nak kipas angin yang mencukupkan satu masjid? Buatkan kipas angin besar, kipas helikopter. InsyaAllah. Sejuklah tuan-tuan. Ni Haji Pozi ada sini ni. Orang kuat Masjid Ar-Ridwan ni. Orang paling aktif di Masjid Ar-Ridwan ni. Tuan-tuan suruh Zul design. Pakar kita orang Melayu kita yang otak dia geliga ni tuan-tuan. Buat. Dulu Zul design dia buat wiper. Bila hujan turun, wiper automatik bergerak. Tapi orang kata, tak lama. Tengoklah. Wiper tu gila ke mak? Orang tak mau ambil ciptaan dia. Bila Jerman buat dalam kereta Mercedes, bila hujan turun, automatik bergerak. Oh, hebat. Mercedes hebat. Padahal orang Melayu dah buat lama dah. Tapi kita tak mau nak menghargai orang-orang kita tu penyakit. Bila Zul design buat kereta boleh start enjin sendiri, boleh berjalan kereta, tu hantu raya tolong. Hantu raya dia kata tuan-tuan. Sekarang bila BMW buat boleh start enjin, boleh buka aircon, boleh sejuk, boleh berjalan sendiri. Oh hebat BMW. Padahal orang Melayu dah buat. Tuan-tuan jumpa dengan Zul design, suruh buat masjid, kipas masjid yang besar-besar, letak tengah-tengah masjid. Sekali buka tu bergegar. InsyaAllah tuan-tuan. Sejuk kita. Pemikiran kita itu akal. Jangan rosakkan akal. Ada orang yang merosakkan akal dengan jumud. Dia tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Sedangkan akal ni Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Nikmat paling besar akal selain daripada agama kita. Dengan akal ni kita boleh buat macam-macam tuan-tuan. Dengan akal ni kita boleh tengok jam. Ada jam. Saya duduk satu hotel tadi. Hotel yang saya duduk ni tuan-tuan, tak ada maintenance. Kerani balik hanya pada waktu office dia balik lah. Nak masuk tak boleh, apa pun tak boleh. Oi, canggih sungguh hotel ni. Saya masuk baru menyala lampu. Oh, canggih. Dia guna sensor apa, monitor sensor apakah. Dia jimatkan belanja. Pasal dia tak ada maintenance. Dia tak ada kerani yang nak jaga benda tu. Dia tidak ada tukang cuci sampah. Dia tak ada jaga-jaga maintenance ni, tak ada. Buka lift, gelap gelita lift ni. Bila masuk, pap nyala. Oi, ada lampu. Bila keluar pada lift, gelap. Jalan setapak, pap, nyala lampu. Akal. Bila masuk dalam bilik saya, pap, tutup balik. Oh, jimat elektrik tuan-tuan. Itu nama dia akal. Macam saya pergi Singapura minggu lepas. Bila saya pergi tu, tandas tu gelap. Gelapnya tandas ni. Bila saya masuk, pap, nyala lampu. Hantu raya. Bukan hantu raya, sensor. Haba kita ni ada sensor. Haba badan kita ni. Haba ni boleh buat. Kita boleh cipta aircon yang mengikut kadar kepanasan haba. Makin ramai manusia, makin kuat power dia. Kena buat. Ini bila aircon kita ramai macam ni, aircon mula, panasnya. Padahal aircon ada. Sebab akal kita tak gunakan sepenuh dia. Bila kita gunakan akal tuan-tuan, dia boleh menyerap. Sikit manusia dia kontrol banyak ni. Ramai manusia dia keluarkan power dia. Sisi dia macam ini. Inilah yang dikatakan akal. Tetapi kalau akal yang cerdik macam ni, macam mana nak tipu orang melalui SMS?
Nak curi duit orang melalui internet, yang ni yang dia tak boleh. Dia gunakan akal macam mana nak tipu orang, macam mana nak curi duit orang, macam mana nak buat benda yang haram. Maka dia tidak menjaga akal, dia merosakkan manusia dan dia merosakkan hubungan dengan Allah. Yang keempat, manusia kena jaga apa? Manusia kena jaga keturunan.